Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bagilah, masih alhamdulillah, masih banyak-banyak ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak. Ya, salam. Alhamdulillah. Hujan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat saya Cik Wafi. Ya, wassalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sihat. Ya, bagi bunga, terima kasih. Ya, insyaAllah. Pada malam ni, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Terima kasih pada Muhammad Hafiz dari muka buku. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada Mugila. InsyaAllah pada malam ni kita nak cerita tentang Saka. Ya. Saka. Dan insyaAllah terima kasih Ismail bagi love ya. Daripada muka buku ya, insyaAllah. Pada malam ni saya nak kongsi cerita tentang Saka. Terima kasih bagi love. Bagaimana kita nak mengenal Saka? Alhamdulillah ya, insyaAllah. Bila kita kenal apa yang saya cerita sikit banyak, sekurang-kurangnya masih bagi bunga ya. Sekurang-kurangnya bila dapat tahu apa saya sampaikan ini, kita dapat bezakan antara Saka dengan sahabat. Sebab ada yang bersahabat dan ada Saka dan ada keturunan. Jadi kita nak bezakan insyaAllah. Pada malam ni kita akan cerita insyaAllah tentang perkara itu. Sekurang-kurang sedikit sebanyak. Terima kasih bagi beliau. Sekurang-kurangnya sedikit sebanyak kita dapat tahu. Kalau kita pergi merawat mana-mana pun kita dapat bezakan yang mana Saka dan mana bukan Saka insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi beliau. SK pun dapat jadilah dapat SK chip, tak apalah, alhamdulillah. Rupanya ada niat ya. Alhamdulillah ya. Dan kita akan cerita ya, perbezaan pada malam ni, bagaimana kita nak mengenal Saka dan sahabat. Ada orang bersahabat tapi dia tak membelah ya. Dan bagaimana cara orang tua dulu nak mengambil Saka, dan bagaimana cara orang tua dulu nak buang Saka. Ingat tuan-tuan, percayalah cakap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayalah cakap saya tuan-tuan, Saka tak boleh dipisahkan hanya, terima kasih bagi love, hanya dengan ruqyah dia. Saka tak akan keluar dengan ruqyah tuan-tuan. Terima kasih Dan saya kena jujur. Dalam perubatan saya kena jujur, dan cerita pun kena jujur ya. Sebab Saka bermula dengan perjanjian, mestilah berakhir dengan perjanjian. Jadi maaf cakaplah pada perawat-perawat mendengar apa yang sampai yang kata malam ni, saya minta maaf. Bukanlah saya nak kata tuan-tuan semua, tapi saya nak jujur. Saka bermula dengan perjanjian, akan berakhir dengan perjanjian. Dia tak boleh nak apa nama, nak ruqyah dia, nak suruh keluar, tak keluar tuan-tuan. Saya terima kasih bagi bunga tu. Masih. Ya, sebab saya kena cerita betul-betul. Kalau orang rasa hati pun buat macam mana? Benda betul. Ya. Sebab ada, saya tengok anak murid saya berubat. Jadi berubat, dia kata kena ruqyah lah, apa lah sebagainya, Saka tak keluar. Ada yang Saka datang, saya tanya, insyaAllah saya akan cerita di sini, bagaimana kita nak kenal Saka dan bagaimana nak kenal sahabat. Apakah perbezaan Saka dengan bersahabat dengan jin? Itu tak sama tuan-tuan. Terima kasih ya. Terima kasih pada baginda. Ya. Jadi insyaAllah saya cerita jangan pada video. Saya hanya pada video sebab saya semak, minta maaf ni ya. Bila saya buat ni, saya pada video sebab saya semak sangat dalam tu. Sebab dalam muka buku saya cuba cerita tentang petua-petua yang mana yang bergambar, yang sikit-sikit. Tapi bila panjang-panjang tu saya terganggu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. Jadi saya nak jawab salam ramai salam tu dalam muka buku dan TikTok. Tajuk mana perbezaan Saka dengan bersahabat dengan jin. Apakah beza bersahabat dengan jin dengan Saka? Terima kasih bagi love. Ya. Di TikTok masih banyak-banyak. Jadi kalau kita nak tahu perbezaan Saka dengan bersahabat, sahabat dengan belah Saka tak sama. Kalau belah Saka, dia akan menanggung sampai ke anak cucu. Kalau bersahabat, waktu dia perlu saja, habis aku habislah kau, dia kata. Atau orang tua masih bagi bila, kalau orang bahasa baling, dia kata, orang baling Kedah, dia kata habis aku habislah mu, dia kata. Tuan-tuan faham sikit ya, saya cakap Kedah bahasa baling, habis aku habislah mu, dia kata.
Jangan duk tutup dakwa kasih slide dengan tutup dakwa atas anak cucu aku. Maksudnya diikat perjanjian dengan jin tadi tu dengan diri dia je. Kalau dia mati dia kata tak boleh tuntut dakwa dah sebab dia dekat dia je, putus kat tu je. Tapi Saka tak. Saka ni di mana buat perjanjian selagi ada bulan, bintang, matahari, kita kena jaga dia sampai dia panggil kita ayah. Ya, insya-Allah. Mari kita akan cerita benda-benda macam tu ya. Jadi tuan-tuan bila dengar nanti kan, bila dengar nanti tuan-tuan pergilah buat makna mudah tuan-tuan. Kalau faham bab Saka, insya-Allah mudah je tuan-tuan tapi nak buang dia payah. Saka senang buang, payah buang. Memang payah buang. Tapi boleh kita buang? Boleh insya-Allah. Sahabat tak perlu kita buang. Bila mati saja, orang yang membelah secara automatik terputus dia punya pertalian hubungan tadi. Tapi Saka tak. Saka sampai bila sampai ke anak cucu. InsyaAllah InsyaAllah apa ciri orang belah hantu raya? Tak tentu. Orang belah hantu raya ciri banyak. Satu contoh, ada orang tanya saya di TikTok dia tanya boleh kontak Waman, kontak yang tanya pasal minyak zafran boleh kontak dekat muka buku tu kan, ada cara ada kontak tapi tak banyak tuan, tak banyak. Tadi pun dah ramai dah order, saya tak tahulah banyak mana tinggal kan. Terima kasih bagi love besar love tangan tuan Fatin ingat saya cerita Saka. Tadi kita tanya hantu raya apa beza hantu raya. Orang yang belah hantu raya ni, ini pengalaman saya pernah berkawan dengan satu orang tua, dia belah hantu raya. Dia belah hantu raya. Tapi hantu raya dia belah ni dia tak pernah kacau saya. Saya panggil dia Tok Wan. Terima kasih hak bagi topi dengan misan. Saya panggil dia Tok Wan. Dia belah hantu raya. Tapi dia hantu raya tak pernah kacau saya. Dia pun sayang kat saya. Belah ni ciri yang saya tengok yang belah tu, pertama pakaian dia, baju dia tu, dia pakai baju tu je, tak pernah salin. Kalau salin pun dia basuh kering dia pakai balik kan. Yang saya nampak ciri dia. Yang kedua, orang yang saya tengok hantu raya, yang saya tengok Tok Wan tadi tak mahu sebut kat mana nanti aib anak dia masih aib anak cucu dia dia janji tepat. Orang hantu raya ni janji tepat. Kalau dia kata nak balik, dia balik, dia tak tunggu dah. Dia kata nak balik, dia terus dia balik. Orang janji hantu raya janji tepat, lebih tepat pada kita. Kalau dia kata nak aku nak pi, dia mesti pi. Aku nak balik, dia mesti balik. Tu orang janji hantu raya, belah hantu raya Dan pakaian dia saya tengok benda yang sama je, benda tu je. Yang saya tengok atas dia je. Yang saya tengok atas dia. Yang kedua, saya tengok orang yang belah hantu raya ni, dia tak bertentang mata dengan orang. Kita tengok dia mesti tunduk. Dia maksudnya dia tak bertentang mata. Kita tengok mata dia mesti tunduk. Kan? Itu yang saya tengok, yang tu saja yang pernah saya tengok. Yang lain tu saya tak tengok. Saya cerita yang saya tengok, saya cerita yang saya tahu saja. Sebab tu orang hantu raya dia kata nak balik, mesti balik. Dia tak tunggu. Lepas tu perjanjian tepat. Pakaian dia sama macam tu je. Saya tengok, saya tak mau sebut nama Tok Wan tu, saya takut mengaibkan anak cucu dia. Cukup dah. Saya kenal, saya cerita di sini sudah. Sebab saya banyak orang berjalan, saya banyak orang merantau. Satu tempat saya pergi, saya tak kira lah orang tu baik, orang jahat, semua saya berkawan. Orang tu baik, orang jahat, semua saya beruntut ilmu. Saya mengambil ilmu, ambil pengetahuan. Sebab apa? Untuk diri saya di belakang hari. Alhamdulillah. Dengan pengetahuan yang saya ambil tu, saya dapat cerita pada orang ramai. Baik, insyaAllah. Baik. Itu cerita bab tu yang tanya tadi, saya jawab secara ringkas. Secara ringkas. Hantu raya Saka berbeza. Ya berbeza. Hantu raya Saka berbeza. 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 Atas perjanjian je. Baik, saya nak cerita Saka dulu. Tuan-tuan, ingat. Nenek moyang kita orang yang baik. Bukan semua orang yang belah hantu raya, bukan semua orang yang dah Saka, hanya orang tertentu sahaja. Orang tua-tua dulu dia susah, dia tak ada jentolak, dia tak ada gaji injil macam kita, dia hanya pegang cangkui saja. Jadi untuk dia nak meneroka satu tanah, ataupun orang kata orang tua dulu, bahasa orang tua dulu, kalau nak meneroka tanah, dia kata apa? Dia nak teroka satu tanah memugak. Bahasa orang tua dulu memugak. Bahasa orang tua dulu memugak. Memugak ni kata apa? Nak cuci tanah, nak teroka tanah. Jadi dia tak ada gaji injin. Dan orang tua dulu, dia nak buat satu kampung, dia tak minta kat kerajaan zaman dulu-dulu. Jadi dia akan usaha tanah tu ramai-ramai, dia akan usaha dekat mana yang buat, itu dekat dia. Jadi kederat manusia dekat mana yang boleh.
Kedekat manusia macam mana boleh. Hanya sekat tu saja. Sebab itulah ada setengah orang tua-tua dulu dia bersahabat, bukan membelah. Membelah lain tuan-tuan. Ingat, membelah berbeza dengan bersahabat. Membelah dia ambil terus jadi anak cucu, jadi anak dia bagi makan. Masih bagilah. Dia ambil, dia bagi makan setiap bulan. Dia kata hantu ayah ni kan, dia kata dia bagi jamuan ni apa semua, yang panggang pulut putih telok lah apa semua kan, dengan rokok makan serih pinang. Dia buat satu acak tu, dia pi kat kaki rimba, dia kata dia jamu hantu ayah dia makan. Hantu ayah pun makanlah ayam panggang pulut putih pinang telok mendung masak mentah apa semua. Bahasa dia guna telur mendung masak mentah. Kan, bagi makan. Dia buat acak kan. Dia buat acak, dia bagi makan. Tu lepas tu bila bagi makan tu, dia kata perjanjian dia tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap tahun kena makan. Itu hantu ayah. Berbeza dengan orang bersahabat. Bersahabat ni pula dia tak membelah, tapi hukum dia tetap sama, tetap syirik tuan-tuan, tetap syirik. Tapi bezanya orang yang bersahabat ni bila dia mati, hantu tadi tak kacau, jin tak kacau dia, tak kacau anak cucu dia. Dia mati senang dia sebab dia sahabat. Waktu dia perlu sahaja. Bila waktu perlu nak guna sesuatu, baru dia buat acak, dia pergi dia jamu hantu ayah tu, mari tolong aku, kita bersahabat ya. Habis mu dia kata, dia berjanji pula situ. Dia cucu diang samang. Dalam bahasa perubatan Melayu lama dia panggil diang. Kena tuan-tuan, kena tak diang? Kena tak diang? Kena diang. Tahu. Tahu. Saya tengok apa yang tahu tentang diang. Dia pakai diang. Lilin apa tu? Diang tu lilin apa? Tak kena diang. Diang tu lilin yang dibuat daripada lebah. Lilin yang dibuat pada lebah, dia dengan benang mentah. Lilin tadi lebah tu sambang lebah. Sambang lebah tu, lilin sambang lebah tu, dia ambil, dia masak dalam air, dia bubuh dalam air, dia masak. Terima kasih banyak. Dia masak dalam air. Lepas dia masak dalam air tu kan, jadi dia tapis. Dia tapis ni pula bukan guna penapis. Dia tapis ni dia guna kelambu kelapa. Terima kasih bagila. Ni cara nak cerita cara orang tua dulu buat. Diam lah. Dia ambil kelambu kelapa. Tahu kelambu kelapa dia? Pokok. Terima kasih banyak bagila. Kelambu kelapa ni hak duduk dekat pokok kelapa, pokoknya tu yang kelambu dia tu. Terima kasih bagila. Dia ambil letak macam tu, dia tak duang. Dia habuk-habuk semua dekat atas kelambu tu. Jadi lilin tadi tu dia akan ikut air, dia masuk ke bawah. Jadi dia biar sampai lilin tu beku. Bila lilin beku, dia ulang 2-3 kali masak sampai lilin dia tadi lembut. Nak kuning, dia berkunyit sikit. Dia masak dengan kunyit, dia kuning. Kan? Jadi dia ambil lilin tu, dia bubuh benang mentah, dia balut. Jadi jin-jin ni, kalau kita pakai lilin biasa, dia tak mari jin-jin tu. Dia kena pakai diang, dia kena bagi lilin lebah. Lilin lebah ni dia panggil. Kan? Dia panggil. Bila dia panggil apa semua tu, dia bakar sampai lilin lebah tadi tu. Lilin tadi nak tahu benda tu mai tak mari. Terima kasih bagi leh. Terima kasih banyak. Nak tahu benda ni saya cerita tuan-tuan. Tuan-tuan dengar baik-baik. Esok orang buat, tuan-tuan tahu. Terima kasih bagi leh. Nah, saya cerita, saya belajar, saya reti benda ni. Sebab tu saya cerita kat tuan-tuan. Jadi lilin tadi tu dia bakar. Bila bakar lilin tu, bila dia panggil, kan? Dia panggil onggana magana saraya raja hiraja hakim tu dituni hegajaman sama. Dia panggil nama bangsa dia tu. Masa nama jin tadi tu, kan? Dia panggil, dia bakar sampai lilin tadi tu jadi biru. Bila masih bagi lah, bila lilin tu biru, arti kata jin tu sampai. Kalau lilin tu api dia tinggi, jin tak sampai. Kena faham. Ini orang lama-lama saya tahu, orang muda tak reti. Jadi saya cerita ni kurang belajarlah ilmu lama. Tapi tuan-tuan masih bagi lah. Jadi bila api tu biru, arti kata jin tu sampai. Bila sampai, dia kalau letak acak tadi tu, dia kata apa dah, dia kata dia panggil sahabat dia tadi, aku bersahabat dengan mu ni waktu aku hidup, dia kata. Habis lah mu dengan tutup dawa, hari ni aku buat surat dagang. Dia kata pula, hari ni pada waktu ni, pada tika ni, aku upah mu surat dagang. Dengan telur mendu masak mentah dengan pulut putih kuning kan. Dia kata kan. Dengan telur mendu masak mentah dengan pulut putih kuning juga, yang panggang dia kata ni. Mari makan, dia kata. Hari ni mau esok mu tolong aku, aku nak buat kerja. Dia ganggu, pergi makan. Jadi jin tadi tu dah bersahabat dengan dia. Bersahabat, dia orang bersahabat, berkawan dengan jin. Tapi dia tak membelah. Jin tadi pun pergi buat kerja, pergi menebah dengan dia. Terima kasih bila pokok besar-besar, orang tua-tua dulu pokok besar-besar tebang, dia pakai jin.
Bukan semua bukan semua kat jin. Jangan tuduh dia syirik berdosa kita jadi fitnah. Setengah saya cerita. Setengah daripada tu pada masyarakat orang tua dulu. Setengah tu sebab tu saya kata jangan kata semua orang ada saka. Itu setengah orang bersahabat. Terima kasih pada gila. Jadi dia pun sebab tu bila jin tu tolong, kederak jadi kuat. Sebab tu dia menebang ke apa semua, tak rasa letih. Tapi tiap-tiap kali buat dia kena bagi jamuan. Beza dengan saka. Saka ni dia buat acak apa semua, dia kata marilah makan apa semua, aku jaga apa semua ni. Kena jaga aku. Sebab aku ni pak, dia kata. Saka jin tadi panggil bapak kat dia. Dia panggil anak kat jin tu, dia ni bapak. Di hantu raya ni kena buat kerja. Dia kata tiap-tiap bulan turun, dia makan ni, dia tak beli bulan naik, dia kena bulan turun. Kan? Bulan turun. Bila bulan turun, barulah dia buat acak bagi makan. Itu orang membelah ni kena buat sekali, buat setiap bulan sekali. Tapi orang yang bersahabat ni, waktu dia nak, dia kena buat acak. Hukum dia tetap sama, tetap syirik. Tapi bezanya bila dia mati, orang yang bersahabat, bezanya bila dia mati, jin tadi tu dia tak kacau anak cucu. Tapi orang yang belah, dia akan kacau anak cucu sampai bila-bila. Selagi tak tunai apa yang dia nak sebab perjanjian dia dulu. Sebab tu makan tentu ikut. Ada makan tu. Ada orang setengah hantu raya jin, dia tak sama tuan-tuan. Hantu raya ni kebanyakan orang jamu telur dengan putih kuning. Tapi kalau bersahabat dengan kata hantu rimba, ayam juga, ayam putih kuning tapi dia bakar sebelah masak, sebelah mentah. Sebelah mentah, sebelah masak. Jadi itu sebab tu saya cerita dalam apa nama, orang kata macam mana cara dia nak buat, cara dia orang belah ni ikut jin tu janji dengan dia. Kalau jin nak ayam sebelah mentah, sebelah masak, darah hak sembelih dia nak, dan ayam tak boleh bersisa, semua tak boleh bersisa. Dia nak kan? Dia nak. Jin tu nak. Dia gitu. Dia akan sedia macam tu lah. Sebab tu tentang makan minum jin tu kita tak boleh nak kata apa-apa. Sebab dia bergantung atas jin tu minta. Ingat tuan-tuan, hukum dia syirik. Tak boleh buat. Tapi ada orang tua dulu buat. Bila buat, kalau bersahabat, insya-Allah dia takkan kacau anak cucu. Tak caca anak cucu. Sebab dia kata habis aku, habislah mu jangan tutup dawa atas anak cucu aku. Terima kasih pada bagi love. Itu bersahabat. Tapi kalau membelah, dia akan kacau anak tu sampai bila-bila. Kena ingat, saka tak sama dengan keturunan nenek moyang. Sebab tu dalam rawatan dia kena faham. Bersahabat dengan saka. Kita nak berubat, kita nak reti. Tidak, tak boleh berubat benda ni. Terima kasih pada gila. Tidak, tak boleh berubat. Kalau tak faham benda ni, tak boleh berubat. Sebab tu tuan-tuan, berubat, saya kata siap nak. Kalau tak faham, dosa memanglah tak keluar saka ni. Ya Allah, ya Tuhanku, saya nak cakap berbuih mulut. Orang kata rukiah keluar. Saya tak kata tak keluar. Berapa ramai dah yang datang jumpa saya, duk pergi rukiah tak keluar pun. Berapa ramai duk berzikir tak keluar pun. Tuan-tuan zikir, tuan-tuan ingat hantu raya tak aktif zikir. Hantu raya ni tuan-tuan, kalau tuan dia tu pandai baca Quran, hantu raya pun pandai baca Quran. Tuan-tuan, main. Kalau tuan dia pandai baca Quran, hantu raya pandai baca Quran. Habis, takkan nak fikir. Allah na'udzubillah, la hawal wa la, tak ada daya payah. Hantu boleh fikir macam kita fikir. Sebab tu saya kata, buang duit. Kalau tuan-tuan kata dengan rukiah tak boleh keluar, saya kata minta maaf lah kalau ada ahli rukiah di sini nah. Terima kasih bagilah. Minta maaf banyak-banyak saya kata. Jujur saya kata, pengalaman saya kita ikut orang tua-tua. Pada kecil saya ikut orang tua saya ikut orang hebat-hebat. Orang hebat-hebat dalam perubatan yang orang tua-tua dulu-dulu dah. Saya tak nampak lagi yang rupiah boleh keluar hantu raya. Saka-saka. Tapi dia keluar dengan perjanjian, insya-Allah. Perjanjian tak perlu risau, kita tak boleh syirik pun. Itu cara orang tua-tua dulu. Kan? Sebab tu minta maaf lah saya kata nak. Ni saya cerita saka. Bukan saya cerita jin bunian ke, bukan saya cerita apa nama harimau ke. Melayu tak cerita saka, tak kisahlah. Saka harimau ke, saka jin rimba ke, pelesit ke, hantu pari ke, hantu air ke, tak kisahlah apa saka dia belah pun. Tapi nak tahu beza bersahabat dengan membelah. Nak tahu beza. Dia tak sama dengan dia saka ni pula. Dia tak sama pula dengan
apa nama, dia tak sama pula dengan keturunan. Ada keturunan nampak macam saka. Ada keturunan bukan saka, nampak macam saka. Baik, keturunan ni pula sebenarnya ilmu nenek moyang. Ada nenek moyang ni pula, terima kasih bagilah, ada nenek moyang ni dia amal ilmu salah, dia tak membelah hantu, tapi amalan dia salah. Amalan dia tu dia syirik dengan Allah. Bila amalan dia syirik dengan Allah, terima kasih pada bagilah, dia dah mati, tapi amalan dia hidup. Terima kasih bagilah tu, terima kasih. Amalan dia hidup. Ni nak trik. Terima kasih bagilah, terima kasih bagi bunga. Terima kasih banyak-banyak bagilah. Tuan-tuan saya dengar lah, insya-Allah. Kan? Baik, saya sambung balik lah. Bagilah tu habis dah. Saya bukan sebab saya cepat-cepat sikit sebab bateri saya tak banyak. Dalam TikTok bateri saya tinggal lagi 8%. Terima kasih bagilah. Terima kasih banyak-banyak. Nak charge bateri tak ada. Tak boleh charge bateri sebab apa nama, hari ni hujan turun hari-hari. Bila tu hujan turun pada petang tadi, sampai sekarang ni tak ada solar nak charge. Jadi insya-Allah saya cerita, kita tak membuang masa, saya cerita terus macam ni. Baik, dengar baik-baik. Dalam keturunan, ada keturunan kita nenek moyang kita ni dia amal ilmu yang salah di sisi agama. Di mana cara pengamalan dia itu akhirnya dia meninggal dunia dengan amalan dia itu, amalan dia hidup. Amalan dia hidup walaupun dia dah mati, amalan dia hidup. Amalan tu yang akan menjadi keturunan pada anak cucu. Dia akan ikut titih menitih sampailah ke kita hari ni. Dan ada satu lagi pula amalan di mana dia warak, dia alim, dia bagus, dia mati. Bila dia mati, amalan dia tadi dia hidup, dia akan turun ke anak cucu. Baik, dalam nenek moyang pun ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang boleh pakai dan ada yang tak boleh pakai. Tapi bolehkah buang nenek moyang? Nenek moyang walaupun jahat tak boleh buang, yang baik pun tak boleh buang. Tapi bila yang jahat tak boleh buang, macam mana nak kita buat? Maka kita kena pandai jarakkan dia. Bila jarakkan dia, lama-lama dia akan hilang. Habis nasab dia akan hilang. Dia tak putih, tapi nasab tu akan hilang. Bila nasab tu hilang, maka keturunan yang jahat tadi tu dia tak kacau dah kita. Baik, itu rumit. Ya betul. Ya, hujan sini hujan. Saya lihat cas. Contoh amalan macam mana tu? Ada tanya Khairul di muka buku tanya. Amalan jahat dululah. Nuntut ilmu. Contohlah nuntut ilmu. Dia menuntut ilmu panglima. Ni tak panglima lah, cerita panglima tu. Dia menuntut ilmu panglima. Contohlah dia kata, ni saya bagi ilmu dia kata ni contoh ilmu lah. Ilmu panglima lah. Dia ilmu persilatan, dia amal apa semua. Lepas tu dia amal ilmu harimau. Dia kata buat aku seperti ni kan. Buat aku seperti Saidina Ali, gagah aku seperti Saidina Hamzah. Akulah anak hulu balang, hai majah hulu balang Allah, duduk dalam kandungan kalimah la ilaha illallah. Dia cerita ilmu dia tu. Bila dia mati, ilmu harimau dia amal tadi tu hidup. Bila hidup, dia turun ke anak cucu dia. Baik. Jadi esok anak cucu dia pun nampak macam saka harimau, tapi tak ilmu harimau dia amal tu. Sebab tu dia jadi macam harimau. Tapi sebenarnya nenek moyang dia amal ilmu harimau, jadi jadi macam harimau. Sebab ilmu hidup. Contoh saya bagi, ada setengah orang pula dia amal ilmu yang bersih, ilmu yang putih. Maka bila ilmu putih tu yang jadi para wali, ilmu para putih, ilmu para wali. Sebab tu dia turun, dia pandai baca Quran lah, apalah semua, sebab ilmu tu putih. Tu perbezaan. Terima kasih bagi love. Jadi amalan susu bidalan tu macam mana? Ada orang tanya Angah Hafiz. Itu bedanya. Amalan bidan susu lanjut macam mana? Baik, Angah dengar saya kata maksuli lanjut. Maksuli usul lanjut bukan agama Islam. Tapi dia panggil maksuli, dia bukan agama Islam. Dan waktu tu saya cerita terang, dengar jujur saya kata. Jadi ada mana yang bidan, keturunan yang bidan, jangan marah saya. Saya cerita jujur. Nak marah ke tak marah, saya cerita benar jujur je. Bukan orang Islam. Maksuli lanjut bukan orang Islam. Apa?
Ada anjing terkepit. Anjing tu anjing jiran sebelah tu, dia kebun, jaga kebun. Dia belah anjing. Jadi babi tak masuk kebun. Dia belah anjing banyak. Kacau lah anjing tu. Nak buang anjing orang. Baik. Anjing tu lah anjing apa ni, kebun sebelah tu dia belah anjing. Belah asal ekor ya. Lama-lama dia belah ekor. Nusat tu lah. Tapi nak kata mana Allah uji saya dengan anjing. Anjing tersepit saya pergi buka. Anak anjing tersepit. Alhamdulillah. Kesian kat dia. Walaupun bukan anjing kita, saya tak suka belah anjing ni. Walaupun berkebun. Iklan. Baik, saya tambah minta masih bergila. Okey, dengar lah. Yang tanya tadi, Mak Suli jangan marah, minta maaf. Yang mana ada turunan jangan marah. Mak Suli lanjut bukan beragama Islam. Jangan marah kat saya nak. Saya cerita benda jujur. Sebab Mak Suli lanjut ini turunan, dia turunan bidan. Di waktu mana? Waktu tu tidak ada agama lagi. Dan pegangan dia orang waktu tu dewa-dewa. Jangan marah, yang saya minta maaf banyak-banyak. Yang pasal Mak Suli lanjut, bidan Mak Suli lanjut, jangan nak marah saya. Saya cerita benda jujur, walaupun pahit saya cerita. Sebab zaman waktu Mak Suli lanjut, bukan, saya kata keturunan waktu tu di mana amalan dia orang dewa-dewa. Dan dewa-dewa pada waktu tu dia orang percaya kepada dewa-dewa. Dan Mak Suli lanjut tu sebenarnya nama yang dibagi sahaja. Dan sampai hari ni kita tak tahu nama sebenar. Cuma kita gelar dia Mak Suli lanjut. Kan? Baik, saya sambung pasal orang tanya, minta maaf. Pasal tanya lah, cerita lah. Walaupun pahit, saya cerita. Sebab dalam ilmu, tak boleh kita ada macam bola tapi tak gamak sampai hati. Kejut anak anjing tu, mau jatuh mati lagi. Baiklah. Sambung tuan-tuan, sambung. Lagi duk tanya tu hilang tu. Yang pasal tanya Mak Suli lanjut ni. Jadi waktu tu, hidup zaman pada tu bukan beragama Islam. Dan hidup orang Melayu, orang zaman dulu pada waktu tu, dia bukan agama Islam dan tidak ada agama. Dan penyembahannya tu ialah dewa-dewa. Kita Mak Suli lanjut ni. Dan pada waktu Mak Suli lanjut tu, di waktu mana tu, satu sepasangan, dia berkahwin. Bila dia berkahwin, laki dengan bini tadi tu tak dapat anak lagi. Orang dulu kalau bermendang, semua pakat buat bendang. Kalau kata buat memburu, ramai-ramai pakat memburu. Itu zaman orang tua-tua dulu. Kalau buat pondok, sama-sama pakat buat pondok, buat rumah. Itu orang tua-tua dulu. Gotong royong orang tua-tua dulu. Dan sampai satu ketika, Mak Suli ni mengandung. Mak Suli lanjut ni mengandung. Bini dia mengandung. Dan nama tak dapat tahu. InsyaAllah, saya tak tahu nama sebenar. Mengandung. Bila mengandung pada waktu tu, dia mimpi. Bini dia mimpi. Yang kata, ada orang nak ambil anak dia dalam perut. Dan orang yang ambil anak dalam perut tu, bidang turun ni bidang 7. Yang duduk di awan-awan. Yang duduk di alaman dewa, duduk di awan. Ini cerita nah. Jadi, Mak Suli tadi, dia cerita kat laki dia. Laki dia ingat tu hanya mainan saja, hanya mimpi tidur saja. Bila cukup saja 9 bulan 10 hari, hujan yang cukup lebat. Ini saya cerita dengan hujan yang cukup lebat. Bila hujan yang cukup lebat waktu hujan tu, bini nak mengandung tidur malam tu. Datanglah, belaraklah hujan tadi tu. Dia nampak macam kuda, macam badak, macam gajah. Awan tadi bergulung-gulung macam kuda, gajah, badak tu. Kan? Dalam mimpi dia tu, tiba-tiba bidang tu, nama bidang turun atau bidang 7, sambut anak dalam perut. Bila sambut anak dalam perut tu, kan? Jadi bila bangun pagi esok, bini dia pegang-pegang perut dia kempeh. Bila perut dia kempeh, kan? Dia tengok tikar mengkuang dia dah kering dah, lak darah dah. Lak dah darah. Kan? Lepas tu laki dia pun sedih lah, kejut tengok perut kempeh. Sebab apa? Anak dia bidang turun, bidang 7 dah ambil. Dewa bidang turun, bidang 7 dah ambil anak dia. Yang tanya sangat tadi saya cerita nah. Jadi bila dah ambil anak dia tu, duk tak lama tu pula, dia mimpi pula anak dia tadi tu teriak nak susu. Sebab apa teriak nak susu? Bila teriak nangis nak susu, jadi dia mimpi kata bidang turun tadi tu nak ambil dia pula. Kan? Sebab apa nak bagi susu anak tu yang nama Mak Suli. Jadi duduk tak malam tu, kan?
Hujan lebat lagi, berlarak dengan gajah badak apa semua tu. Kan? Kemudian tu bangun pagi esok tengok-tengok bini dah tak ada dah. Rupanya bini tadi tu bidam turun dah ambil. Bidam 7 dia dah ambil. Suruh jaga anak dia tu. Sebab nak menyusu. Sebab itulah mak dia tu nama Mak Sulanjut. Ya? Maksud bidam turun, bidam 7 dia dewa-dewa. Angah nah. Bidam turun, bidam 7 dia cerita dewa-dewa. Sebab tu saya kata, cerita ni tak sangkut dengan agama, dia bukan agama Islam. Cerita ni cerita orang tua dulu. Tak sangkut langsung. Tapi hari ni kita mengagung-agungkan pula benda tu. Saya nak kata, tak lagi orang bidam turun marah kat saya. Tapi saya cerita benda jujur, nak marah lah. Waktu tidak ada agama lagi. Orang Melayu kita tu tak ada agama lagi, cerita tu. Cerita masuk zaman dewa-dewa dulu. Tapi orang pegang hari ni, jadikan dia keturunan bidam turun bidam 7. Keturunan Mak Sulanjut. Mak Sulanjut tu bukan nama sebenar, hanya dia bagi nama. Saya sendiri pun tak tahu. Yang saya cerita ni bidan cerita sendiri. Faham? Lepas tu nasihat saya, jangan nak bangga sangatlah. Baguslah kita ada keturunan tu. Dan sebab tu orang nak beranak apa semua dulu, orang panggil Mak Sulanjut sebab dia memang bahagian tu. Tapi dia jahat, dia tak jahat. Tapi bolehkah kita pegang dia? Tak boleh. Mendewakan diri syirik. Boleh? Sebab tu saya kata dalam hal-hal macam ni bukan semua yang faham. Alhamdulillah. Sekejap nah. TikTok minta maaf, ada 1% lagi. Saya tak tahu nak saya cari power bank kalau ada. Dapat selamat, kalau dapat selamat dapat, tak dapat selamat macam mana? 1%. Kalau tak dapat selamat, pergi kat muka buku lah. Saya tambah power bank kalau ada awak ada bateri lah. Kalau tak ada bateri tak ada lah. Ada bateri. Pergi kat muka buku lah. Tak ada bateri. Cakap tulis cerita je lah. Tak ada bateri tuan. Bateri habis kat TikTok lah, minta maaf. Bateri habis. Pergi kat muka buku lah. Bateri habis. Nak cerita macam mana? Dah pindah dah. Lah, saya tengok dekat muka buku lah. Banyak tak banyak. Minta maaf, hari ni memang orang kata hujan. Saya tak nak cas. Kalau tak cas tak apa. Saya takut habis esok kita sambung balik lah. Minta maaf lah. Saya tengok muka buku apa. Muka buku pun tak banyak juga. Habis ni pergi kat TikTok lah. Habis ni pergi kat TikTok. Sebab apa, muka buku saya ada lagi boleh cakap lagi. Tapi dekat TikTok 1% lagi. Lagi habis. Cerita saya lah. Kalau ni pergi kat muka buku. Gelap sikit. TikTok gelap sikit. TikTok gelap sikit. TikTok gelap sikit. Baik. Kita sambung boleh. Terima kasih bagi kunci minta. Tapi bukan apa tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan. Betul semangat padi 7 beradik, betul. Tu cerita, nanti saya cerita lah khas untuk semangat tadi 7 beradik. Tapi di mana? Dan nama apa nama semangat padi tu, dan semangat pagi tu daripada tanah Melayu, akhirnya hanya pergi ke negara Thailand. Nanti saya cerita macam mana cerita asal usul semangat padi, insya-Allah nah. Hari ni kita yang lari tajuk. Kita lari tajuk antara nak bezakan saka dengan sahabat, itu saja. Insya-Allah tuan-tuan boleh nah. Jadi insya-Allah saya tengoklah yang pergi TikTok apa orang. Yang muka-muka berupang ya. Tak boleh nak type. Type apa? Pindah dah nak. Dah tunggu sikit lagi insya-Allah nah. Dah tunggu. Tak apa-apa.
kat mana boleh pergi. Dah pindah. Minta maaf Syaitan lah. Pindah kat muka buku lah. Habis, saya tak, TikTok tak ada bateri. 1 bar lagi. 1% lagi, bukan 1 bar, 1% lagi. 1% lagi. Sebab dalam bercerita ni, saya cerita apa yang cerita ni, cerita yang orang tua-tua dulu. Yang saya duduk dengan orang tua-tua cerita kat saya. Bila orang tua-tua cerita saya cerita tuan-tuan balik, kukuh-kukuh anak muda ni. Tapi ingat tuan-tuan, jangan buat benda yang syirik. Saya cerita ni ilmu orang tua-tua sebab saya duduk dengan orang tua-tua. Boleh tak? Alhamdulillah, saya tunggu sikit lagi. Kita pergi TikTok. Dari TikTok pergi sana siap lah. Pergi sana siap. Pergi ke muka buku. Sebab apa betul nak habis? Cik Wafi, betul nak habis Cik Wafi. Pergi ke muka buku Cik Wafi. 1 bar, 1 tunggu padam je. 1 tunggu padam je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey.